walau bagaimana aktifnya Malaysia, setakat ini masalah rakyat Palestin itu sebenarnya belum nampak lagi tanda-tanda ke arah penyelesaian. Jadi sedang kita masih aktif, tiba-tiba Israel dan Gaza berperang lagi. Jadi mereka masih saling tuduh-menuduh. Jadi sejak dulu memang itu. Dan sejak dulu juga sebenarnya kita berhadapan dengan keretakan hubungan umat Islam di dunia dan keretakan hubungan rakyat Palestin itu sendiri. Jadi walaupun telah begitu banyak resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, beratus resolusi, tetapi tidak ada tanda-tanda masalah Palestin itu diselesaikan. Dulu orang kata Yasir Arafat, tapi Yasir Arafat pun telah meninggal dan diganti oleh Muhammad Abbas, ya. Jadi sekarang tuduhan pula mengatakan Muhammad Abbas bersekongkol dengan Israel. Jadi masalah ini bertambah rumit. Jadi kerana kerumitan ini agak sukar untuk dunia sebenarnya mencari penyelesaian, kerana keretakan itu sebenarnya ada pada rakyat Palestin. So apatah lagi umat Islam sendiri, khususnya umat Islam di negara Arab, tidak memperlihatkan satu iltizam yang begitu kental untuk membantu rakyat Palestin menyelesaikan masalah mereka. Jadi mengikut apa yang dilaporkan, kerosakan yang berlaku sejak 27 Disember, seramai 1,310 orang meninggal, terbunuh, termasuk 417 orang kanak-kanak, termasuk 108 orang wanita, termasuk 102 orang tua, 14 anggota pasukan perubatan, 4 orang wartawan, dan 5 orang warga asing. Ini sistem perang dulu lah. Dia lebih suka menyebut berapa orang meninggal, berapa orang cedera. Sedangkan di pihak Israel 10 orang. Ini mengikut laporan. Dan 3 orang awam. Jadi saya pun sendiri tak berapa percaya yang jumlah yang mati di Gaza sebegitu. Jumlah yang mati di Israel itu sebanyak itu. Kan? Jadi kita tak percaya. Media cuba menunjukkan kekuatan Israel. Apa? Okay. Dan dia telah mengisytiharkan sebagai menang dalam perang. Kan? Okay. Sebenarnya orang Hamas juga mengisytiharkan sebagai menang. Jadi perkara ini tidak akan selesai. Mereka saling tuduh-menuduh siapa menang dan siapa kalah. Sekarang bukan masanya kita mencari siapa salah dan siapa betul. Sekarang adalah masanya untuk mereka mencari jalan penyelesaian. Jadi masalah Palestin ini merupakan satu masalah yang tidak habis-habis, dan masalah ini akan dimanifestasikan oleh beberapa orang penyajak pada malam ini, saya rasa, yang akan menyokong atau menzahirkan perasaan mereka terhadap orang Palestin. Jadi acara malam ini adalah satu manifestasi orang Malaysia di sini. Jadi inilah budaya kita buat, sebab kita pun jauh, kan? Jadi tapi malam ini ada lebih sikit, ya. Selain daripada kita baca saja, selain daripada kita baca sembahyang hajat dan sembahyang lain, malam ini ada lebih sikit, manifestasi kita lebih sikit sebab kami dah sediakan kotak derma. Kotak derma ni untuk menambahkan tabung Palestin yang sedang diuruskan oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi kalau tidak keberatan malam ni, saya harap bolehlah penuhkan kotak tu. Kalau tak ada duit pun dia tetap. Jangan biarkan kotak tu berdiri. Dan duit tu akan disampaikan ke Wisma Putra.
Sebenarnya setakat ini pun Malaysia dah buat banyak dah buat banyak ya. Pertama sekali awal-awal serangan hari itu kita dah dermakan 100 juta US dollars. Jadi tabung yang sedang diuruskan sekarang di Wisma Putra sudah ada 120,000. Sekarang ada tabung yang diuruskan oleh NST dan juga tabung yang diuruskan oleh utusan Malaysia. Jadi dan kita pun sebenarnya tak pernah kita lakukan. Kita telah mengadakan sidang parlimen khas, sidang parlimen khas, dan kita telah mengeluarkan resolusi, dan resolusi itu telah diedarkan kepada kedutaan asing di Kuala Lumpur, kedutaan asing yang menjadi ahli Security Council, Majlis Keselamatan PBB. Itu yang setakat kita mampu buat. Dan kita juga sudah meminta UN untuk mengadakan satu sidang khas. Jadi Morocco pun sama seperti Malaysia telah juga mengulurkan bantuan 240,000 tan makanan, barang-barang ubatan, dan ahli-ahli parlimen Morocco sudah blood donation, ya. Ada kapal terbang sudah dihantar, ada lori sudah dihantar ke sempadan Gaza Mesir. Ya. Jadi ini sajalah yang terjadi di kita. Tapi tak sampai bila kita hanya memanifestasikan perasaan kita setakat ini, saya tak tahu. Mungkin satu hari nanti apa yang Malaysia hendak ialah kita menubuhkan pasukan pengaman. Pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu ataupun pasukan pengaman negara-negara Islam. Jadi rasa saya begini jauh dari realiti lah. Tapi kita berharap sesuatu yang lebih konkret dapat diadakan, dan rasa saya peranan yang kita mainkan setakat ini memang relevan dan kena pada masanya. Dan sebenarnya kita memang jenis negara Malaysia, negara yang berani. Cuma belum hantar askar lagi ke Palestin. Jadi entah bila kita tak tahu. Jadi saya rasa tak perlu saya bercakap lebih-lebih. Semula sudah diulas oleh Kamil, semuanya sudah diulas oleh Ustaz Azizi dalam tazkirahnya tadi. Jadi cuma saya hanya memberi beberapa maklumat terkini tentang peranan Malaysia dalam membantu rakyat Palestin. Jadi lagi sekali saya ucapkan terima kasih kepada Persatuan kerana idea ini. Jadi kami rakyat-rakyat Malaysia lain ini bergantung kepada Persatuan kerana dapat tumpang beribadat, dapat tumpang menunaikan tanggungjawab fardu kifayah.